Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya untuk kita mencetak laporan borang PR2. Okey, kenapa pensyarah penyelia semua kena cetak borang PR2? Ini kerana kita nak mengurangkan penghantaran borang PR2. Yang sebelum ni, kalau kebiasaan yang kita lakukan di unit praktikum, kita akan minta kepada pensyarah menghantar salinan borang PR2 kepada unit praktikum untuk simpanan kami. Jadi kalau kata seorang tu menyelia seorang guru pelatih, jadi kalau ada 3 borang PR2, jadi tiga borang kena hantar. Jadi untuk mengurangkan beban tersebut, kali ini untuk praktikum kali ini para pensyarah hanya perlu menghantar laporan borang PR2 sahaja. Jadi bagaimana cara nak buat penghantaran tu, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat adalah pergi kepada sistem kita, iaitu MyPorom. Alamat seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, alamat dia myporom.malaysiacintaku.com. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan perlu klik kepada pensyarah. Okey, masukkan ID pengguna dan juga password. Okey, klik login. Okey. Dekat sini tuan-tuan akan masuk kepada ruangan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay. Jadi untuk kita cetak ataupun kita nak save PDF laporan borang PR2 kita tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke bahagian laporan. Okey, kemudian pergi kepada ambilan 2017 dan ke atas. Pergi kepada borang PR2 bidang teras elektif teras. Okey, klik dekat situ. Kemudian pergi dekat borang PR2. Klik borang PR2. Okey, kemudian akan keluar tarikh dekat sini. Tuan-tuan pilihlah. Tapi janganlah letak bulan Oktober. Pilihlah bulan yang terawal. Macam saya suka pilih bulan 1 Jun, senang. Walaupun praktikum tu bermula selepas 1 Jun, better letak awal lagi senang supaya sistem dapat baca. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan klik teruskan. Okey, di sini akan disenaraikan guru pelatih bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena klik bukan dekat bahagian teruskan ni, kena klik dekat gambar pencetak ni, dekat gambar printer ni, klik dekat sini. Okey, bila tuan-tuan klik, dia akan pamerkan semua guru pelatih dan juga markah yang telah tuan-tuan dan puan-puan isi untuk guru pelatih bawah seliaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian atas, kalau bawah tuan-tuan dan puan-puan ada pelajar bidang teras, dia akan keluar bidang teras. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menyelia untuk elektif teras, akan keluar elektif teras. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menyelia bagi bidang teras dan juga elektif teras, dia akan keluar dua-dua macam ni lah, macam gambar paparan yang telah saya pamerkan. Okey, dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, dia dah keluar dah markah dia sendiri. Okey, yang mana tuan-tuan dan puan-puan isi, dia akan keluar. Kalau ada lopong tu, maksudnya adalah bahagian yang tuan-tuan dan puan-puan tak isi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena semak balik lah dekat bahagian lopong ni. Kalau di bahagian lopong ni keluar macam saya ni kan, yang tak ada dia keluar kosong ni, maksudnya dekat ruangan tu tuan-tuan dan puan-puan tak isi lagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kata dah isi dah, tak apa, tuan-tuan dan puan-puan semak balik, betul tak betul. Okey, jadi semak dekat, sebab sistem dia akan baca apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah buat.
Kalau tuan-tuan dan puan isi borang yang betul, dia akan keluar. Kalau tuan-tuan dan puan isi borang yang salah, dia tak akan keluar lah. Sebab itu sistem yang telah kita buat ni. Okey. Perkara seterusnya tuan-tuan dan puan kena buat sekarang ni, kalau tuan-tuan dan puan nak print, bolehlah cetak seperti biasa. Tapi sekarang ni nak hantar dekat unit praktikum, kami nak dalam bentuk soft copy. Jadi tuan-tuan dan puan kena save dia dalam bentuk PDF. Jadi bagaimana cara nak save sebagai PDF? Right click, pergi dekat print. Tuan-tuan jangan klik file, save kat situ. Bila tuan-tuan klik save page as, dia akan save sebagai HTML. Jadi bila save HTML, kami tak dapat buka tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kena save dalam bentuk PDF. Jadi bagaimana cara dia? Right click, pergi dekat print. Dia akan keluar gambar paparan macam ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak cetak, pilihlah printer. Tapi kalau tuan-tuan dan puan sekarang kita nak dalam bentuk PDF, okay, kalau pakai Chrome dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar save as PDF. Okay, kemudian klik button save. Okay, so janganlah save apa yang dia keluar tu tuan-tuan tulis klik save. Tukarlah dulu nama, kan? Tukar dulu nama tu supaya senang kami nak kenal pasti borang apa yang tuan-tuan dan puan hantar ke unit praktikum. Jadi tukar kepada laporan borang PR2. Okey. Kemudian letak nama tuan-tuan dan puan. Letak macam saya Manjusri. Okey. Kemudian pilih destinasi tuan-tuan dan puan lah. Okey, kemudian klik save. So bila tuan-tuan klik save, dia akan save sebagai PDF. Kalau tuan-tuan perhati dekat sini, ya, kalau tuan-tuan tengok dekat, kalau ni untuk bidang teras, RPP pun dah keluar dah sekali. Jadi tak payah risau, tak payah print lah RPP, tak payah print dah borang PR2 penyelidikan 1, penyelidikan 2, penyelidikan bersama dan RPP. Sebab dalam laporan ni dia dah lengkap. Jadi tuan-tuan hanya hantar kat kami laporan ni sahaja. Kalau kita tengok dekat elektif pula, dia akan keluar siap-siap PR2 penyelidikan 1, PR2 bersama dan juga core curriculum. Yang ni saja kami nak daripada tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, untuk TESOL, untuk TESOL dia lain sikit lah. Bukan lain apa pun. Dia laporan dia kena pergi, okey, macam tu juga, cuma okey, pergi dekat, jangan klik borang PR2 biasa ni. Bagi ambilan Jun 2019. Kita tahu ambilan Jun 2019 bagi bidang TESOL dia tak ada minor, dia ada borang memang khas untuk TESOL. Jadi tuan-tuan dan puan klik kat borang PR2 TESOL ni. Okey, pilihlah tarikhnya. Okey, pilih tarikh. Klik teruskan. Kalau ada dia akan keluar. Macam tu juga klik pencetak. Dia akan pamer keseluruhan markah pelajar di bawah tuan-tuan dan puan. Okey. Selepas itu, apa tuan-tuan kena buat? Okey, kita akan sertakan link nanti. Okey, kita akan sertakan link nanti. Ya, link tu adalah link untuk Google Form. Jadi tuan-tuan dan puan kena menghantar laporan borang PR2 ni melalui Google Form yang telah pihak unit praktikum sediakan. Okey. Jadi melalui Google Form ni, tuan-tuan kena isi sedikit detail lah. Yang pertama tentang yang pertama adalah nama pensyarah. Ya, nama pensyarah. Jadi semuanya kena berhuruf besar. Kita tak nak, kena standardize. Jadi semuanya huruf besar dan tak ada yang bercampur aduk lah. Ada huruf besar, huruf kecil yang kita tak mau. Jadi nama pensyarah semuanya guna huruf besar. Yang kedua, kena isilah nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan tanpa ada dash lah. Nombor saja tanpa ada dash. Kita nak selaras tuan-tuan dan puan, kita nak selaras. Okey, yang ketiga tuan-tuan dan puan kena isi adalah nama jabatan. Nama jabatan isi dengan nama jabatan yang penuh. Maksudnya kita tak mau yang singkatan. Kalau kata Jabatan Pengajian Tamil, Jabatan Pengajian Tamil. Kita tak mau JAP
Peng Tamil, tak mau. Kita tak mau JPT, tak mau. Kita nak nama penuh. Supaya senang nanti untuk kami bila kami terima maklumat daripada Google Form ni, senang untuk kami buat susunan. Jadi kalau kata nama tu tak sama, susah bagi kami ya. Susah bagi kat kami. Okey, yang seterusnya adalah ambilan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tengoklah guru pelatih tuan-tuan dan puan-puan tu ambilan mana. Kalau ambilan 2018, pilihlah ambilan 2018. Ya. Yang atau yang 2019, pilihlah 2019. Kerana kita ada dua ambilan kat sini, Jun 2018 dan juga Jun 2019. Yang seterusnya tentang bidang. Okey. Tuan-tuan, kalau kata Jun 2018, tuan-tuan sebagai pensyarah bidang teras, pilihlah bidang teras. Kalau elektif teras, pilihlah elektif teras. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan dilantik pada ambilan Jun 2018 atau 2018 sebagai pensyarah bidang teras dan juga elektif teras, tuan-tuan pilihlah bidang teras dan elektif teras. Okey. Dia bergantung kepada ambilan tuan-tuan tu. Kalau ambilan tuan-tuan Jun 2018, tuan-tuan sebagai pensyarah penyelia bagi bidang teras dan elektif teras, pilihlah yang ini. Okey. Okey, selepas selesai semuanya, tuan-tuan dah isi detail ni, tuan-tuan kena upload laporan borang yang tadi tuan-tuan dah save dalam PDF. Tuan-tuan klik add file, select files from your device, pilihlah laporan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, klik kemudian klik upload. Nanti dokumen ni akan di-upload melalui Google Form ni ke Google Drive unit praktikum, dan kami akan retrieve daripada Google Drive untuk simpanan kami. Okey. Jadi senang nanti kita nak buat susunan. Okey. Saya rasa itu saja penerangan saya tentang bagaimana cara untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk save laporan borang PA2 kepada bentuk PDF, dan juga bagaimana cara penghantaran laporan borang PA2 ke unit praktikum. Kita terima yang soft copy sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ulang, kita terima yang soft copy sahaja. Yang hard copy kita tak terima. Okay. Kalau hard copy tuan-tuan nak buat simpanan tuan-tuan, itu terpulang lah. Tapi bagi unit praktikum, untuk praktikum kali ini, bagi ambilan Jun 2018 dan 2019 kali ini, unit praktikum terima yang soft copy melalui Google Form yang telah kita sediakan. Okay. Ini bukan apa tuan-tuan, ini untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan juga. Kita tak mau menyusahkan tuan-tuan nanti datang unit praktikum. Tak perlu datang ke unit praktikum untuk hantar kopi. Tuan-tuan hanya perlu hantar melalui Google Form yang telah kita sediakan. Okey. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah melakukan penyeliaan kepada guru pelatih kita, dan juga terima kasih lagi sekali kerana memudahkan kerja unit praktikum dengan menghantar nanti borang-borang yang diperlukan, dokumen-dokumen yang diperlukan melalui Google Form yang kita telah sediakan. Jika ada sebarang masalah ataupun kemusykilan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya kepada unit praktikum, boleh tanya. Kita sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya akhiri penerangan saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.